Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ilmu di alam maya ini, dan kita mengharapkan dengan adanya majlis-majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dan beristiqamah dalam memenuhi tuntutan sebagai penuntut ilmu ataupun sebagai hamba Allah di muka bumi, dan mudah-mudahan Allah jadikan ianya sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar berkaitan dengan kelebihan majlis zikir, majlis ilmu, termasuk di kalangan majlis zikir. Dan kita jadikan majlis-majlis yang begini untuk mencari ganjaran pahala yang besar. Untuk menjadikan kita mendapat ganjaran pahala yang besar, dan supaya kita dimasukkan di kalangan orang yang ada ilmu dalam beramal seperti mana yang dituntutkan oleh syarak. Dan kita berada di muka surat 304. 304 nombor 10. Ke-10 hadis nombor 1346 menunjukkan bahawa ada sebahagian malaikat yang tugas mengelilingi dunia untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, menghadiri majlis zikir, lalu melaporkan kepada Allah. Meskipun Allah sebenarnya lebih mengetahui siapa sahaja yang menghadirinya. Para malaikat tersebut senantiasa meliputi majlis kebaikan, halaqah-halaqah ilmu dan rumah-rumah Allah. Jadi dalam memperbahaskan perkara ini berkaitan dengan majlis-majlis zikir ataupun majlis ilmu, termasuk di kalangan majlis zikir, yang mana kita menceritakan penulis buku ini mengetengahkan beberapa perkara yang berkaitan dengan persoalan ghaib. Apa dia persoalan ghaib itu? Iaitu adalah para malaikat yang senantiasa berada di majlis-majlis ilmu. Okey. Jadi kita kena faham elok-elok bila persoalan ghaib ini, ianya memang kena ada dalil. Dia tidak boleh tak ada dalil. Apatah lagi persoalan yang dikaitkan itu adalah persoalan berkaitan dengan malaikat. Malaikat kita tidak mampu untuk melihatnya kerana ianya berada di alam yang lain daripada yang lain. Dengan suasana alam sekeliling ataupun alam yang dimiliki itu, macam mana COVID yang kita tak boleh tengok tu, melainkan saintis menggunakan alat-alat dia yang canggih itu. Apatah lagi malaikat yang lebih halus dari COVID, yang dijadikan dari cahaya, yang mana cahaya lebih halus dari sehalus-halusnya makhluk, hanya Allah yang mampu untuk membicaranya. Kekuatan kita terhad. Ya. Jadi apabila kekuatan kita terhad, maka kita memerlukan dalil-dalil menceritakan keadaan malaikat-malaikat. Dia tak boleh kita kata orang malaikat itu kuasa ghaib begini, itu semua benda-benda yang bercakap atas angin, yang mana ianya merupakan satu perkara yang kadang-kadang dongeng, cerita karut, ya. Tetapi bila kita membicarakan ada perkataan yang berkaitan dengan malaikat, ada dalil, okey, kita berdiri. Berkaitan dengan syaitan, ada dalil, kita berdiri. Ya, kita akan berdiri, kita tak akan berganjak. Kenapa? Bila ada dalil yang sahih, kita kena beriman. Bila ada dalil yang sahih, kita kena yakin. Baik. Dalam hadis ini menceritakan ada malaikat-malaikat yang datang di dalam majlis ilmu tengah mengembangkan sayapnya. Ada malaikat, berbagai-bagai jenis malaikat, yang 70,000 masuk ke Baitul Ma'mur itu, ya, dan kalau keluarnya tak datang balik, 70,000 malaikat yang lain datang,
itu sahaja dah menunjukkan betapa banyaknya tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan malaikat. Itu belum yang kita dah hafal 10, itu pun salah juga. Misalnya malaikat Israel, ya, itu malaikat maut yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan juga Al-Quran. Ya. Adapun Israel adalah kalimah Israiliyat. Itu pasal bila ada hadis saja Israel, kita dah tahu ini Israel, hadis tak sahih. Ya. Okey. Kita tahu malaikat Jibril yang disebutkan banyak kali dalam Al-Quran. Kul man kana aduwwan li Jibril. Allah sebutkan. Dalam ayat yang akhirnya pula. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Ya, Jibril dan Mikail. Diceritakan. Jadi mereka itu ada peranan mereka masing-masing. Bahkan pada diri kita ni sebelum kita berada di muka bumi dalam perut ibu. Setelah 4 bulan. Ya, setelah 40 hari ke apa? 120 hari, 3 bulan. Ya, maka telah ditiupkan roh, maka malaikat datang untuk mencatatkan amalan-amalan kita. Pada malam-malam tidur pun malaikat ada. Ala kulli hal, semua makhluk-makhluk ini, yakni di kalangan malaikat adalah ditugaskan sebagai hamba Allah yang kena ikut arahan apa saja yang Allah lakukan. Kita jangan masuk campur dalam bab ini. Okey, baik. Ke-11, hadis ini juga menunjukkan gembiranya Allah terhadap ketaatan para hambanya dan peribadatan mereka kepadanya. Meskipun sebenarnya dia tidak perlu terhadap semua itu. Dia reda terhadap hambanya akan hal itu kerana kesempurnaan serta keutamaan rahmatnya. Ya, dia suka hamba-hambanya yang beribadat, tidak dinafikan. Ya, tetapi jangan kita menyangkakan kita beribadat ni Allah akan dapat untung. Tak ada. Ya, Allah tak akan dapat untung sedikit pun dari ibadat kita. Bahkan Allah tidak perlu. Kalau kita ibadat ke tak ibadat, bagi Allah sama saja. Cuma bila kita beribadat, kita telah mengikut arahan dia, maka kedudukan itu besarlah di sisinya. Tetapi kalau kita tak beribadat, maka ya, kita akan rugikan diri kita. Kita tidak melengkapi ciri seorang hamba. Misalan kita bagi contoh, seorang yang bekerja dengan syarikat kita, ya, kalau dia bekerja pun alhamdulillah, yalah kita manusia memang memerlulah pekerja-pekerja. Tapi kalau dia tak nak kerja dengan betul, yang ruginya dia, kita akan buang dia. Ya, yang ruginya adalah dia. Maka oleh kerana itu dalam bab ini, ya, Allah dia tidak rugi sedikit pun. Kewujudan kita ini tidak memberi makna pada dia. Ya. Itu sifat Tuhan. Walaupun Rasulullah tidak wujud, kalau Allah itu wujud, ya, maka kewujudan apa saja di muka bumi ini, ya, Allah tetaplah Tuhan kita. Oleh kerana tu kalau semua orang kafir, tak kiralah negeri mana pun sendiri kafir, hanya ada Allah sahaja, Allah tak rugi. Kalau semua beriman sekalipun, Allah tak untung. Ya, ini Allah Tuhan kita. Dia jadikan, ya, hanya sebagai rahmat dia kepada kita aja. Baik. Ke-12. Hadis nombor 1347 menunjukkan keutamaan zikir dan berselawat. Sedangkan majlis yang kosong dan dari keduanya, yakni daripada zikir mengingati Allah, akan merugikan dan mencelakakannya orang yang menghadirinya. Itu pasal majlis-majlis selain daripada majlis yang mendatangkan manfaat ini, majlis ilmu dan majlis zikir, majlis lain tu dikategorikan takut majlis berdosa ataupun majlis lara. Ya, majlis lara. Majlis maksiat dia akan jadi majlis tu majlis berdosa, penuh dengan dosa. Majlis yang tidak ada apa-apa tu, ya, dia jadi majlis tu lara. Ya. Lara berarti tidak ada pahala, tidak ada ganjarannya. Ke-13. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya menjaga serta memelihara waktu. Menjaga serta memelihara waktu, tidak menyia-nyiakannya dengan perbuatan yang tidak berguna dan bermanfaat. Sudah menjadi kewajipan untuk menjaga dan memeliharanya dengan hal-hal yang bermanfaat. Tiada waktu kosong yang terlewatkan, melainkan diisikan dengan zikir.
Termasuk zikir adalah menghadiri majlis ilmu dan mempelajari hukum agama yang pokok maupun yang cabang. Jadi itu dia. Ya, dia mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya masa untuk kita ada ni supaya kita memenuhi amalan-amalan kita dengan ilmu yang bermanfaat ataupun amalan yang bermanfaat. Kerana semuanya diambil kira. Kalau amalan itu tidak bermanfaat, ya, walaupun 1 tahun, maka rugi. Kalau amalan itu bermanfaat walaupun 1 minit, maka dia akan memberikan impak yang begitu besar. Ganjaran yang begitu besar kepada umat, kepada manusia yang menggunakan masa dengan baik. Bak kata kita lah dulu, masa itu emas. Ya. Faedah zikir menurut kita Al-Wabil Asy-Syayyib, karya Ibnu Qayyim. Al-Wabil As-Sayyib. Okey. Pertama, dengan adanya amalan-amalan zikir ini yang sabit daripada hadis, dia boleh mengusirkan syaitan, menumpulkan dan menghancurkan tipu daya. Ya. Dengan amalan zikir ini, pertama dia boleh mengusirkan syaitan. Ini berdalilkan hadis-hadis yang jelas yang mana Allah mengajarkan kepada Rasulullah, kisahnya seperti kisah syaitan yang disampaikan oleh Rasulullah waktu syaitan mencuri barang harta khazanah di dalam khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah yang dapat tangkap oleh Abu Hurairah. Dan akhirnya dalam kisah tu Rasulullah kata kepada Abu Hurairah, itulah syaitan, betul dia. Okey, dia kata tentang kalau seseorang itu tidur membaca surah, membaca ayat kursi, maka syaitan tidak akan menghampirinya. Lalu Rasulullah kata betul, dan dia itu adalah penipu. Ya, jarang orang penipu boleh betul. Ya, kalau bila penipu tu dia betul tu, betul dia diambil kira. Ya, tetapi kalau penipu ni dia dah memang jenis penipu, tetapi Rasulullah mengisbatkan bahawa dia bercakap benar dalam bab ini. Ya, dia bercakap benar dalam bab ini, maka ya itu di antara amalan yang dibacakan sebelum tidur, ayat kursi. Ya, amalan yang dibaca sebelum tidur. Baik. Begitu juga dengan bacaan-bacaan zikir pagi dan petang, dia termasuk ayat kursi 3 kul. 3 kul termasuk juga ayat-ayat yang mana ianya menjadi penangkis penghadang daripada syaitan. Tuan-tuan dan perempuan, senang je bagi kita, alhamdulillah, makhluk yang kita tak nampak ni dah diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawan lagi. Ya, makhluk yang kita tak nampak ni Rasulullah dah bagi tahu ya bagaimana nak menghalau syaitan-syaitan dari rumah. Ya, di antaranya dengan baca surah Al-Baqarah. Syaitan tidak akan masuk rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Masalahnya kita malas. Ya, bukan lama pun surah Al-Baqarah kalau dibaca ya berperingkat-peringkat, maka syaitan akan keluar. Tetapi kita nak juga kepada benda syirik, nak juga pada bomoh, nak juga kepada benda-benda khurafat ni. Na'udzubillah. Jadi ini di antara pesanan Rasulullah, cara nak mengelakkan syaitan, pertama dengan bacaan bismillah dan a'udzubillah dan ayat kursi dan 3 kul dan surah Baqarah. Itu dia. Mujarab. Ya, mujarab. Kemudian yang kedua, diredai oleh Ar-Rahman. Ya, kita nak sangat Allah redha dengan zikir-zikir yang kita baca. Oleh kerana tu, walaupun zikir itu pendek, tetapi dia bertepatan dengan sunnah, cara Rasulullah, maka dia akan menjadi berat di sisi Ar-Rahman. Misalan, zikir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda Ar-Rahman. 2 kalimah yang ringan pada lidah, berat pada timbangan dan dikasihi oleh Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi kalimah dikasihi oleh Rahman itu mengisyaratkan Allah redha kepada pembaca-pembacanya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ambil zikir punya banyaknya yang mana tak tahu puncanya,
tiba-tiba kita baca, kita nak mengharapkan rahmat Allah, tak akan dapat. Tidak akan dapat, tidak ada garanti dia, tidak ada penjaminnya bahawa orang yang membaca zikir yang begitu akan mendapat ganjaran begitu begini. Kenapa? Hanya melalui lisan ataupun melalui lisan Rasulullah SAW sahaja yang membuktikan orang yang membaca zikir seperti itu boleh mendapat ganjaran yang besar. Oleh kerana itu, hadis yang diriwayat oleh Bukhari itu mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ya, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azimi. Kedudukannya sahih. Dia akan memberatkan timbangan. Dia akan dicintai oleh Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga, melenyapkan keresahan dan kesedihan dalam hati. Ya, melenyapkan keresahan dan kesedihan dari hati ataupun dalam hati. Tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita ini penuh dengan ujian. Selagi nama kita manusia ini hidup di dunia, ya, Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dijadikan kehidupan kita ini untuk Allah ujikan diri kita siapa yang paling baik amalannya. Dalam bab ini kita pun berkata, kadang-kadang kita berkata dalam hati kita, aku baca zikir tak juga tenang hati kita. Okey. Macam mana tu ya? Baca zikir, banyak dah zikir. Zikir yang aku dapat, zikir yang aku belajar, aku tak belajar, aku ambil ke orang pun tak tenang juga hati. Macam mana tu Ustaz? Okey. Dia bukan masalah, ya, masalah zikir, yang kita baca tu terlalu banyak ke, terlalu sikit ke? Tak. Tetapi penumpuan kita, fokusnya kita pada pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir itu yang menyebabkan hati kita boleh tenang. Hati kena jaga. Kerana hati ini raja. Kita tidak akan tenang, amalan kita tidak akan menjadi kebaikan jika hati kita ini tidak tenang. Ya. Tuan-tuan akan rasa dunia ini sempit bila hati sempit. Tuan-tuan akan rasa dunia ini lapang bila hati kita lapang. Walaupun duduk di tempat sempit. Ya. Pasal orang-orang yang beriman di kalangan para ulama salaf, ya, mereka mengatakan, kalau aku ditangkap, ya, aku dipenjara, maka aku beruzlah. Kalau aku dibuang daerah, maka aku bermusafir. Jika aku dibunuh, aku syahid. Itu dia hati. Ya. Kedudukan hati yang mana kita tak ambil berat, maka akhirnya dia berkarat. Bila kita tak ambil berat, kita tidak merasa kemanisan iman, kemanisan berzikir dengan Allah, kemanisan membaca Al-Quran. Dia semua pekerjaan-pekerjaan ini ada manis. Kita ingat balik kenangan manis. Ada kenangan kita di waktu manis, waktu zaman dahulu ada kemanisannya. Bila kita ingat, terasa suka kan? Begitu juga dengan amalan-amalan agama ini, ya, yang pernah Rasulullah sebutkan dalam hadis, barang siapa yang nak merasakan kemanisan iman, berarti iman ini rasa manis. Macam mana nak diterangkan, hanya Allah yang mengetahui. Kita berusaha beramal seperti mana yang diarahkan. Maka kalau kita berusaha beramal seperti mana yang diarahkan, insya-Allah kemanisan itu akan terasa. Cuma saya bagikan kepada tuan-tuan dan perempuan basic ayat ini, dia akan menyebabkan kita merasakan kemanisan dalam ibadat, kemanisan dalam beriman kepada Allah. Apa dia? Cuba buka di dalam surah Al-Anfal. Kita ulangkan. Biar kita ulang banyak kali supaya kita sentiasa ingat betapa nampak surah itu begitu tetapi ianya penting. Surah yang ke-8 juzuk yang ke-9. Bukan surat 177 bagi mereka yang ada Quran. Baik, jumpa. Ayat yang kedua. Surah Al-Anfal, surah yang ke-9. Surah yang ke-8, juzuk ke-9, ayat yang ke-2. Muka surat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman sempurna imannya itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gementarlah hati mereka. Tu dia. Noktah yang penting itu adalah bila disebutkan nama Allah ada perasaan dalam hati kita. Ada perasaan gementar dalam hati kita. Kalau tidak ada perasaan gementar, tuan-tuan dan puan-puan kena fikir balik, kena tengok balik muhasabah diri. Kita nak merasakan kemanisan iman. Kita nak merasakan keyakinan kita kepada Allah dengan sebenar-benar keyakinan. Selama ni kita hanya sebut Allah, ya Allah, macam-macam tu je. Ya. Tidak ada satu kefokusan diri kita untuk memikirkan bahawa itulah Tuhan kita. Kenapa kita nak bersendiwara lagi ataupun nak melakukan perkara-perkara yang tidak ambil berat terhadap pencipta kita. Bagaimana kalau kita berurusan dengan klien kita, kita sebagai seorang peniaga berurusan dengan klien kita, kita akan cuba membeli hati klien kita dengan kita membuat perkara-perkara ataupun kita bentangkan kita punya proposal kita. Begitu juga bagaimana kedudukan seseorang itu bekerja dengan seorang bos dia, dia akan tunjukkan prestasi kerja yang terbaik. Dan dia rasa bahawa bos dia tu, ya, kalau berbuat dengan baik, dia suka sangat-sangat. Dan bagaimana kita dengan Tuhan kita? Bagaimana kita nak hidupkan balik diri kita dengan Tuhan kita, hubungan kita, hablum minallah ini cantik. Hanya dengan cara ini sahaja. Yang disebutkan sesungguhnya orang mukmin itu idza dzukirallahu, bila dia teringat Allah, dia teringat Allah itulah Tuhan aku, itulah pencipta aku yang maha agung yang layak disembah dan itulah Tuhan aku yang sebenarnya. Yang aku tahu dia menyaksikan aku, melihat apa yang aku buat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau boleh dipasakkan dalam hati kita, kita mengetahui Allah menyaksikan kita dari Arasy Ar-Rahman. Ya, pasakkan hati kita. Dia melihat kita sehingga dalam hati kita. Pasakkan keyakinan itu dalam hati kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan akan merasakan kemanisan iman. Cuba. Cuba lakukan bila buat sesuatu kita ingat Allah. Ya Allah, aku bercakap. Apa salahnya? Ya Allah, aku mohon redamu. Ya Allah, ampunkan aku. Memang kita bercakap, dia hidup dan dia berada untuk dia menyaksikan apa yang kita lakukan. Ya Allah, terimalah amalan aku. Kita berbicara. Macam mana kita bicara dengan bos? Bos, terimalah kerja buat kita. Begitu juga kita berbicara dengan Allah. Wa huwa hayyul la yamut. Dia tidak mati. Dia hidup dan dia melihat apa yang kita lakukan. Maka kalau kita mampu untuk bila sebut je kalimah Allah dah mula gelisah. Rasa takut kan? Allahu Akbar. Rasa takut. Tuan-tuan dan perempuan akan merasa kemanisannya nanti. Mukaddimahnya begitu. Lepas tu tuan-tuan akan begitu excited, gembira. Ya, tengok Al-Quran, rasa nak baca. Teringat waktu nak baca Al-Quran tu. Ada kelapangan ke aku ni? Aku nak baca kalam Allah. Kalau bila hati kita dah terpasak merindui Allah. Ya, terpasak yakin kepada Allah dengan sebenar-benar yakin kewujudan dan menyaksikan dan dia sedang mengarahkan kita sesuatu. Dan insya-Allah tuan-tuan dan perempuan, ayat ini akan menjadikan satu ayat yang paling penting untuk mendapat kemanisan iman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman sempurna imannya itu adalah mereka yang bila disebutkan nama Allah gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Ya. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, bila kita dah yakin
tuan-tuan dan perempuan, bukalah Al-Quran. Perempuan, kita akan menangis membacanya. Ya, kita akan menangis bila sampai tahap-tahap ayat-ayat yang tertentu. Maka di situ kita akan merasakan kemanisan beriman kepada Allah. Ya, baik. Kemudian menguatkan hati sekaligus mana tadi? Yang keempat, mendatangkan kesenangan dan kegembiraan dan semangat dan sikap optimis. Ya, kita ni bila betul cara mengingati Allah, maka di situ akan datang ketenangan dan datang keyakinan dan datang optimis kita untuk melakukan sesuatu. Ya, tuan-tuan dan perempuan, cubalah, carilah cara begini untuk merasakan kemanisan iman. Sehingga kan tuan-tuan dan perempuan buat istikharah tentang kerja-kerja yang nak buat, aku serah kepadamu ya Allah, tanpa ragu-ragu, dan bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Kita akan rasa macam mana doa aku tak dimakbulkan. Ya, aku dah mempunyai keyakinan. Tuan-tuan dan perempuan, jangan berputus asa. Kan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, apabila diuji di kalangan para nabi dan juga pengikutnya, sehingga mereka mengatakan, bila pertolongan Allah, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga mereka mengatakan, nabi ini pun mengatakan, ya Allah, mana pertolongan kamu? Ya, begitu sekali. Kita baru berdoa nak mendapatkan yang terbaik. Para nabi dah sampai ke muncak, sehingga kan datang bisikan syaitan, mana pertolongan Allah? Lalu mereka mengatakan, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, sudah dekat, qarib. Tetapi di saat, oleh kerana itu kita kena faham pertolongan Allah itu, dia tidak terlalu cepat dan tidak lambat. Dia betul-betul datang pada saat kecemasan yang mana untuk diselesaikan. Dia datang tepat pada waktunya. Okay? Jadi tawakal kepada Allah kena tinggi. Ya, insya-Allah Allah akan bagikan kita yang terbaik. Baik, menguatkan hati sekaligus badan. Membuatkan hati dan wajahnya bercahaya. Okey, menguatkan hati sekaligus badan. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, yang kuat ni hati. Bila hati kuat, badan pun kuat, tetapi kuat ikut kemampuan. Orang-orang tua yang macam kita ni, macam saya lah kan, semangat kuat, hati tu kuat. Tapi nak buat dah tak larat. Ya, tu kita ni. Orang yang dah berumur 50 tahun ke atas, semangat kuat. Tapi bila nak buat dah tak larat, tinggal semangat je. Namun penting, semangat tetap ada, kena penting. Dalam ini mengatakan menguat hati seterusnya badan. Menguat hati seterusnya badan. Oleh kerana itu Rasulullah SAW dalam kisahnya apabila Fatimah datang bertemu dengan Rasulullah, ya, dia dapat tahu bahawa Rasulullah telah kembali dengan mendapat dalam siri harta peperangan itu termasuk hamba-hamba yang boleh dijadikan pembantu petugas. Ya, macam kita yang disebutkan hamba-hamba amti. Lalu dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Waktu itu dia bertemu Rasulullah tidak ada. Yang dia bertemu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah bertanya, ya Fatimah, apa hajat? Lalu dia ceritakanlah. Dia nak dapatkan satu hamba dalam siri bantuan untuk melakukan kerja. Lalu Aisyah mengatakan, baik, nanti kalau Rasulullah dah balik, saya beritahu. Ya. Maksudnya macam kita ni, ya, ngadu kat mak ayah penat lah, mak ayah kerja, nak bibik lah. Nak bibik bantu kerja, kan. Okey. Kita minta bibik, ya, untuk bantu kerja. Berarti dalam minda kita bahawa ialah bibik ataupun pekerja. Baik, begitu juga minda Fatimah. Dia nakkan pekerja. Kemudian Rasulullah balik, Aisyah pun bagi tahu. Lalu pada malam hari itu Rasulullah pun datang. Ya, Assalamualaikum, datang. Waktu tu mereka dah nak tidur. Ya, dah nak tidur.
Maka Fatimah membangun dan Ali membangun dan Rasulullah pun duduk, terasa sejuk kaki Rasulullah. Ya, Fatimah menceritakan. Lalu ditanyakan, betulkah kamu datang tadi nak minta bantuan, nak minta ke aku tentang hamba-hamba? Betul lah ya, saya datang nakkan bantuan. Ya, nakkan kalau ada hamba-hamba, ya, perempuan yang boleh membantu untuk bertugas kerana kerja berat. Kerana orang dulu kerja nak angkat air dia satu bab, ya, nak masak guna kayu satu bab. Dan kita kenali bahawa Ali bukan orang yang kaya. Ya, nak pergi bawa beras satu bab. Dia tak macam zaman sekarang. Ya, air buka je paip, dah penuh. Ya, membazir pun biarkan dia begitu. Kemudian nak makan senang je. Sekarang ni tak payah masak dah. Ya, pergi je kedai-kedai tom yam ke, Maktum ke, kedai mana-mana tu, Mama ke, habis dah, selesai. Orang dulu mana ada kedai macam tu. Dia masak sendiri, dia uli tu. Ya. Uli apa nama? Sekarang ada blender. Orang dulu mana ada blender? Kalau ibu-ibu tengok blender orang dulu, ya, bukan lesung. Lesung satu bab, dia satu lagi. Yang blender batu tu. Dia ada yang jenis macam tu. Dan satu lagi macam empat segi tepat. Lepas tu dia punya batu geleng tu, itu yang disebutkan cili giling tu. Ya, dia tolak. Itu saya dan semua tu. Saya pernah buat. Ya, tapi buat waktu kecil lah. Kita tengok orang tua buat macam mana boleh hancur tu kan, giling tu. Dan saya pernah ada zaman kampung tu, ya, padi tu dituai. Saya anak sawah. Ya, saya pernah kerja bendang. Padi tu nak ditanam, dah dipotong, dihempukkan untuk keluarkan padi. Lepas tu dijemurkan, ya, jemurkan padi untuk panas. Lepas tu dah panas tu untuk dia lekangkan beras tu dari kulit dia. Yang disebutkan antah skam, yang disebutkan skam padi. Okey. Itu pasal pernah kita dengar harapkan pegar makan padi, pegar bukan pagar. Pegar sejenis ayam. Ya, harapkan ayam jaga, ayamlah makan padi. Okey. Jadi lepas itu sebelum ada kilang, apa mereka buat? Lesung. Tu lesung besar. Orang sana kerja, orang sini pula betul kan, supaya dia tak bertabur. Silap-silap tangan habis di lesung. Kita kecil-kecil dulu buat, orang tua marah. Jangan, nanti kena hentak adik. Lesung ni nanti tangan kamu. Ya. Kecil-kecil dulu. Bayangkan, ya, bila kita menyaksikan benda-benda yang begitu, memang letih. Orang perempuan zaman dulu letih. Mak saya cerita, ya, dulu ambil air untuk bawa ke sungai tu, ikut sungai Perak. Pergi ke sungai Perak yang lebih kurang dalam 400 meter. Jauh juga tu. Dibawa kan atas kepala. Itu dia orang dulu. Sekarang senang je, air buka paip, makan tu je. Tak ada dah blend pun. Beli blender banyak-banyak pun tak guna pun. Pasal apa, dah makan kat luar. Nak lagi senang, Shopee. Atau Grab. Lagi senang. Itulah orang sekarang yang jadi malas. Bila tunjuk sawi, dikatakan serai. Ya, bila ditunjukkan kobis, dia mula buka kobis tu nak cari isi. Dia ingat kobis tu macam apple. Dibuang kulit, dapat isi. Ya, kupas. Bila dah tak tahu apa-apa. Okay. Namun begitu apabila Fatimah berkata, ya Rasulullah, ya abati, wahai bapakku, lalu Rasulullah mengatakan, hendakkah aku ajarkan kepada kamu yang lebih baik daripada hamba yang kamu minta. Dengar tu. Lebih baik daripada hamba yang kamu minta. Lalu diajarkan. Oleh kerana itu kita kena faham Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa. Dia tak cakap ikut hawa nafsu. Dan anak dia pula dididik bersabar. Ya. Apa Rasulullah ajar? Rasulullah ajar sebelum tidur bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Kalaulah kita apa ni mah minta bibi
Apa bagi zikir pula? Langsung tak nak. Bibi tak dapat, zikir pun tak nak. Ya, tetapi Fatimah terus mengambil sebagai satu inisiatif yang dia tidak sangka. Apabila seseorang itu, daripada hadis ini mengisyaratkan, bila seseorang itu nak tidur, dia baca zikir tersebut. Ya, dia baca zikir tersebut, maka dia bagi satu energi yang baru kepada dirinya untuk esok. Rupanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar yang dibacakan sebelum tidur itu boleh memberikan kekuatan dalaman kepada pembacanya untuk esok. Ya, subhanallah. Jadi kalau dia buat kerja hari ini penat, lepas tu dia baca, dia dapati dia boleh buat kerja esok lebih rancak, lebih kuat, lebih selesa. Oleh kerana itu dikatakan menguatkan hati sekaligus menguatkan badan. Ya. Baik. Kemudian membuat hati dan wajah bercahaya. Ya. Hati ceria, muka ceria. Hati bercahaya, muka bercahaya. Okey, oleh kerana itu, ya, zikir-zikir ini memberikan kekuatan dan kemanisan dalam orang yang beramal. Kalau dia tidak pernah beramal dan dia nak mendapatkan kemanisan-kemanisan itu, dia tak akan dapat. Baik. Kemudian melancarkan rezeki. Ya, melancarkan rezeki tidak dinafikan. Ya, berdalilkan di dalam ayat Al-Quran, zikir-zikir ini banyak melancarkan rezeki. Di antaranya dalam surah Nuh alaihissalam, yang mana istighfar termasuk zikir yang boleh mengeluarkan, memberikan kebaikan pada tubuh badan, membaikkan sistem-sistem penyakit seperti kemandulan, ya, dan juga beberapa perkara. Dan juga ia boleh membanyakkan harta, mengamankan keliling. Ni kena ambil ni. Ya. Tapi orang tak nak ambil sebab apa? Orang banyak akal tanpa memikir bahawa dunia ini di bawah program Allah. Okey, dalam surah Nuh, cuba buka surah Nuh. Lupa. Surah Nuh, surah yang ke-71, juzuk 29. Muka surat 570 ayat yang ke-10. Surah Nuh, surah yang ke-71, juzuk ke-29. Kita mulakan ayat yang ke-10, muka surat 570. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Ya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita kalau apa-apa ada musibah, ya, pertama kita beristighfar kepada Allah. Ya, kita beristighfar kepada Allah dan musibah itu akan hilang satu persatu, sedikit-sedikit. Istighfar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya, minta dan kita fahami apa yang kita sebut. Kemudian Allah katakan apa? Nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ya, Allah akan turunkan hujan. Kesan daripada istighfar, Allah akan turunkan hujan dengan lebat yang bersesuaian pada tempat. Ya. Okey. Dan memperbanyakkannya anak, harta dan anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan
mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai, ya. Terus dia jadikan tanah pertanian tanah yang subur. Okay. Apa dia? Dia ampunkan dosa kita, lalu dia banyakkan harta kita, dia banyakkan anak kita, dia banyakkan rezeki kita dengan tumbuhnya tumbuhan yang subur-subur. Dan dia selamatkan kawasan kita dari kemarau. Ini dia kelebihan istighfar. Oleh kerana itu istighfar memainkan peranan yang penting. Di antara zikir-zikir yang disebutkan, istighfar memainkan peranan yang penting. Ya, untuk memastikan kedudukan ekonomi dan kedudukan tempat seseorang itu. Okey. Baik. Yang ke-8. Menambahkan karisma, personality dan kewibawaan. Ya, sudah tentu. Kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Al-Quran, ya, zikir-zikir yang kita amalkan dan kita yakin, maka insya-Allah kita mempunyai karisma tersendiri, personality yang tersendiri, ya, kehebatan yang tersendiri. Yang ke-9, mewariskan perasaan cinta, di mana cinta adalah roh Islam dan kunci kebahagiaan setelah keselamatan. Allah Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Dan dia menjadikan zikir sebagai sebab timbulnya perasaan kecintaan. Barang siapa yang meraih kecintaan Allah, hendaknya dia meraihkan dengan banyaknya berzikir. Okey. Jadi dalam bab ini berzikir boleh menimbulkan perasaan cinta, rindu, dendam kita kepada Allah. Yang mana dengan hanya berzikir ini, hubungan kita dengan Allah lagi bertambah baik. Itu pasal saya katakan mula-mula dengan perasaan takut. Kemudian dia naik satu perasaan lagi kepada perasaan kecintaan kepada Allah. Ya, bila ada perasaan takut, cinta kepada Allah dan mohon rahmatnya, maka itu dah cukup cantik, cukup hebat. Ya, cukup hebat. Barang siapa yang nak merasakan kemanisan, ya, dengan Allah, maka cintalah dia. Ya, cintalah dia dengan mengikut arahan-arahannya dan juga menjauhkan larangannya dan berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik. Yang ke-10, mewariskan keinginan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah dalam segala keadaannya. Barang siapa yang selalu bertaubat dan kembali kepada Allah dalam keadaan berzikir, maka Allah sebagai tempat mengadu, mencari solusi dan bersandar bersandar dari setiap musibah atau kejahatan yang tidak disukainya. Ya. Ini kesan-kesan yang kita dah katakan tadi, bagaimana kesan istighfar dan bertaubat dia boleh memberikan satu kesan yang cukup baik, cukup banyak manfaatnya. Yang boleh membersihkan kita dan boleh menyelamatkan kita daripada berbagai-bagai perkara yang tidak baik. Kemudian, membuat dekat dengan Allah, kedekatan seorang hamba kepada Allah bergantung dalam banyak sedikitnya dia berzikir. Semakin banyak zikirnya, makin semakin dekatlah kepada Allah. Namun semakin dia jauh, dia lalai dari zikir, maka semakin jauhlah pula dia dengan Allah. Jadi kita dah tahu dah, di antara perkara yang untuk merapatkan kita dengan Allah ialah banyak berzikir. Banyak menyebut Allah. Bila kita menyebutkan Allah, berarti kita sayang kepada orang tu bila kita sebut dengan sebutan yang baik. Pasal bila kita sebut orang, anak-anak kita atau orang yang kita suka tu, kita sebut, kita puji dia. Ya, itu tanda kita sayang. Tetapi masalahnya, bila kita sebut dengan manusia ni, kita yang rasa sayang, dia belum tentu lagi. Kita agung dia, kita puji, kita sebut dia, kita doakan dia di dalam hati kita ni. Ya, tanda kita sayang kat dia, tetapi dia belum tentu. Berbandingkan dengan Allah, bila kita sebut, kita sentiasa sebut, menunjukkan dia
bertambah sayang. Kita sayang kepadanya, dia bertambah sayang dan menyebabkan hubungan kita dengannya begitu rapat. Ya, bila sampai tahap kecintaan, kemuncak kecintaan, itu amat menarik nanti. Ya, baik. Merupakan salah satu pintu yang banyak pintu ilmu. Barang siapa yang banyak berzikir, maka akan bertambahlah pengetahuannya. Ya, di antara pintu ilmu, di antara yang disebutkan masalah zikir ini, ialah apabila kita menuntut ilmu, maka dia akan bertambahlah ilmu. Bukan pergi berzikir, dia bertambah ilmu. Tak. Ya, kena faham elok-elok yang dimasukkan berzikir ini ialah dengan menuntut ilmu. Kenapa? Kadang-kadang seorang itu dia ingat dengan berzikir, dia boleh dapat ilmu. Itu yang muncul golongan-golongan yang mana dia tak nak belajar. Dia nak berzikir sahaja kerana nakkan ilmu laduni. Ini grup-grup ni pun satu hal juga ni. Ya, saya dulu berkenalan lah. Sebelum saya ambil tarikat, saya berkenalan dengan grup-grup ni. Dia tak nak belajar. Dia kata belajar. Tak nak kerana apa? Nak tunggu ilmu laduni. Ya, ilmu dari alam ghaib kononnya. Ya, akhirnya dia tertipu dengan syaitan. Ya, ilmu laduni, ilmu yang Allah berikan tanpa dijangka, itu hanya dimiliki oleh para nabi ataupun orang-orang yang telah Allah tetapkan di kalangan hadis yang diterangkan oleh hadis-hadis. Ya, dia tak boleh main tok guru aku ada ilmu laduni. Itu jadi karut lah tu. Ya, dia jadi karut. Pasal mereka mengaku bahawa tok guru itu ada ilmu laduni. Jadi bila dia menganggap ilmu laduni, dia menganggapkan satu benda yang na'udzubillah min zalik. Sedangkan kita tahu dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Okey, yang Allah berikan ilmu kepada Nabi Khidir itu lain. Wa 'allamna min ladunna ilma. Yang mana hamba tu diajarkan oleh Allah suatu ilmu yang lain. Tetapi bukan ilmu laduni ini, ya, suka-suka dah, itu adalah ilmu yang diprogramkan, diwahyukan oleh Allah. Berdalilkan pada ayat akhir dalam surah Kahfi itu, apa dia kata? Ya, dalam kisah Khidir dengan Musa tu, dikatakan bahawa wa ma fa'altu. Macam mana ayat dia? Zalika wa ma fa'altu an amri. Ya, aku tidak lakukan itu mengikut kehendak aku. Berarti kalau tidak mengikut kehendak dia, itu adalah ilmu wahyu. Ilmu yang telah diilhamkan kepadanya. Begitu juga dengan Nabi Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Diislahkan dalam masa satu malam. Ya, ini di antara kelebihannya. Ya. Adapun kita tak ada, kena belajar. Ilmu kena belajar. Ya, dia tidak boleh ya duduk menung nak tunggu ilmu. Ilmu apa? Ilmu laduni. Dia akan jumpa ilmu mati. Ya. Baik. Kemudian Allah akan mengingatkan ahlinya. Dia berfirman, ingatlah kalian kepadaku, nescaya aku akan mengingati kalian. Fadhkuruni azkurkum. Ya, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingati kalian. Andai tidak ada ayat tentang keutamaan berzikir kecuali ini, maka telah mencukupi untuk membuktikan kemuliaan dan keagungan zikir. Ya, kalau tak ada ayat lain, cukup dengan ayat ini, fadhkuruni azkurukum. Yani mengingatilah aku dengan berzikir ini, maka aku akan mengingati kamu, maka dah cukup dah. Ya, kata penulis buku ni. Baik. Kemudian menghilangkan rasa jauh seorang hamba dari Tuhannya. Ya, kadang-kadang kita rasa jauh diri kita dengan agama ni. Kadang-kadang kita rasa jauh kita dengan Tuhan kita. Disebabkan kita jarang baca Quran, jarang untuk beristighfar, maka kita rasa jauh. Ya, tetapi bila kita berzikir istiqamah tu, terutamanya zikir selepas solat ataupun zikir pagi dan petang, insya-Allah Allah akan bantu kita untuk merasakan kita ni rapat dengan Allah. Kemudian
Jalan paling mudah untuk menyelamatkan diri dari azab Allah. Ia juga menjadikan sebab diturunkan ketenangan dan rahmat juga dikelilingi oleh para malaikat. Jadi ianya merupakan jalan paling mudah untuk menyelamatkan dari neraka. Oleh kerana itu dalam hadis Rasulullah berkata, barang siapa yang mohon perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, dalam riwayat yang lain 7 kali, maka neraka mengatakan, ya Allah, jauhkanlah ia dari aku. Ya, jauhkanlah dia dari aku. Dan barang siapa yang meminta agar dimasukkan syurga sebanyak 7 kali ataupun 3 kali, maka syurga akan mengatakan, ya Allah, masukkanlah dia ke dalamku. Ini di antara yang berkaitan dengan zikir yang boleh menyelamatkan dari neraka. Ya, yang boleh menyelamatkan dari neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cubalah. Ya, paling kurang baca begitu. Kalau kita tak boleh baca Arab pun, Allahumma inni na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Misalan, baca cakap bahasa Melayu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari azab neraka. Ya Allah, jauhkanlah aku dari azab neraka. 3 kali. InsyaAllah neraka akan berkata, ya Allah, jauhkanlah dia daripadaku. Ya. Bila dah neraka kata begitu, menunjukkan kita berada di kondisi yang betul. Ya, betul-betul akan selamat. Tapi pastikan apa-apa, pastikan tauhid kita, akidah kita itu betul. Kemudian, terhindarnya insan dari keadaan ghibah, kebiasaan ghibah, namimah, dusta, perkataan keji maupun perkataan perkara maksiat. Isinya yang dilakukan oleh lidah. Lain yang dilakukan oleh lidah. Barang siapa yang menyebutkan lidahnya dengan berzikir, maka ia akan terjagalah dari perkataan-perkataan yang batil. Dan barang siapa, dan perkataan batil dan sia-sia. Barang siapa yang lidahnya kering dari berzikir, maka ia akan basah dengan perkataan yang sia-sia, batil dan keji. Tiadalah pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ummu Habibah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda. Okey. Baik. Orang yang berzikir ini, bila dia berzikir, dia akan terpelihara daripada perkataan yang tak baik. Ialah bila kita berzikir, maksudnya kita telah meletakkan mulut kita penuh dengan zikir. Dia tidak pula datang benda-benda yang tak baik. Kalau datang pun dia akan mengganggu kita, kita betulkan balik. Ya, seperti ya, tengah berzikir, tiba-tiba datang pula lagu dondang sayang, terdengar, kita pun terikut. Lepas tu, Allah, aku berzikir tadi. Ya, dia datang balik, dia nak kembali kepada berzikir. Ataupun kadang-kadang tengah duduk lepak-lepak, lagu Alley Cat datang, andainya aku pergi dulu misalan. Ya, maka kita betulkan. Itu pasal bila saya melihatkan, misalan Alhamdulillah Allah bagikan waktu kalau pergi hantar nak pergi sekolah tu, selepas je solat subuh, ya, lepas baca zikir, lepas apa, semua ada kuliah subuh sikit, tazkirah subuh sikit, ya, pada pelajar-pelajar. Lepas tu saya hantar anak sekolah. Waktu itu adalah waktu bagi saya sesuai. Saya dapat habiskan zikir-zikir. Ya, zikir-zikir, baca sampai hantar budak tu ke sekolah. Kadang-kadang habis, kadang-kadang tak habis, maka balik tu kita habiskan. Tapi kadang-kadang sampai tengah jalan kita nak beli makanan sikit untuk anak-anak ni, budak pelajar-pelajar kita, ya, yang mana 2-3 orang pergi sekolah tu. Kita beli tu, kita makan sama, dia terganggu. Saya saksikan bila makan, kita makannya, dia terganggu. Mana ada orang berzikir sambil makan? Ya, boleh kita buat berzikir. Subhanallah. Memang tak boleh. Ya, saya tengok perjalanan saya, kalau saya musafir ke, saya suka makan kacang, kadang-kadang mengantuk kan. Saya akan makan kacang. Dia akan menghilangkan zikir. Kadang-kadang subhanallah kita cuba baca Al-Quran, ya. Bila kita baca Al-Quran tu, ya, kadang-kadang dapat habis, kadang-kadang kita main makan, dia makan tu dia menghilangkan zikir, mengingati Allah. Bukan tak boleh, tapi nak menceritakan adalah satu perkara mustahil satu mulut nak bercakap ataupun nak menyebut dua perkara. Ya, nak bercakap bahasa Arab dengan bahasa Inggeris pada sekali sebutan. Memang mustahil. Ya. Kecuali, memang tak ada kecuali
Tetapi bila kita khususkan untuk bercakap, maka dia akan jadi bercakap. Kalau khusus untuk menyanyi, dia akan jadi menyanyi. Kalau khusus untuk berzikir, dia akan jadi berzikir. Ya, oleh kerana itu kena biasakan. Kena biasakan. Kadang-kadang syaitan ganggu. Pasal alhamdulillah ya, kalau kita ada Quran ke, pasang Quran. Ya, setengah pelajar, macam anak-anak saya dulu menghafal beberapa perkara daripada kaset yang kita pasang. Dah tiap-tiap hari pasang juzuk amma. Ya, tiap-tiap hari mereka cakap, ya, lekat. Ya, alhamdulillah mereka hafal dalam juzuk amma dalam kaset je. Ya, baik. Di dalam hadis yang disebutkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, kullu kalam min Adam alaihi la lahu illa amru bima'rufin aw nahyun 'anil munkarin aw zikrullah. Seluruh perkataan keturunan Adam ini mendatang bencana baginya kecuali amar ma'ruf, nahi munkar ataupun berzikir kepada Allah. Ya. Dalam hadis ini yang disebutkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dan Tirmizi mengatakan hadis ini gharib. Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa kalimah yang terbaik ialah kalimah-kalimah zikir. Ya. Tapi bukan tak boleh bersembang pula, bersembanglah, sembang yang ma'ruf. Lepas tu istighfar lah, itu biasa yang kita buat. Baik. Ibadah yang paling mudah untuk dilakukan namun di sisi Allah menjadi yang paling utama dan mulia. Gerakan lisan itu semudah-mudahnya gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Andai anggota tubuh manusia digerakkan sebanyak sebagaimana gerakan dalam jalan dalam sehari semalam, tentu saja sangat sulit untuknya, bahkan mustahil. Ya, kalau kita nak buat amalan dengan tangan tubuh badan kita ni, memang hanya had mana yang mampu je. Tetapi pada lidah ni kita boleh sebut bermula kita bangun tidur sampai kita tidur. Kadang-kadang tengah tidur pun dia tercakap-cakap kalau dah biasa. Ya. Tengah tidur pun dia tercakap-cakap. Ini kita biasa dengan pelajar-pelajar kita, anak-anak kita yang hafiz Al-Quran. Ya. Tengah tidur pun dia baca Quran. Masya Allah, kan? Dia boleh baca Quran tu tengah tidur. Bukan apa, dah terbiasa, ngigau-ngigau pun baca Quran je. Ya, Masya Allah. Baik. Yang ke-19. Merupakan tanaman syurga. Rasulullah bersabda, laqitu Ibrahim laylata usri abi. Faqala ya Muhammadu aqri ummataka minni salam. Wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turab. Azbatun al-ma' wa annaha qi'anun wa anna ghirsiha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah bersabda, aku bertemu dengan Ibrahim di malam ketika aku diisrakan. Dia berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan kepada mereka bahawa syurga itu tanahnya tanah subur, airnya segar dan ia berupa lembah. Tanamannya adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jadi ini kisah Nabi SAW Isra, berjalan malam, ya, Mi'raj, diangkatkan ke langit, dan kita tahu pertemuan dia dengan Nabi Allah Ibrahim di sana, dan Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada mereka. Ya, ini satu perkara yang agak menarik lah. Ya, agak menarik kerana apa? Perbicaraan para nabi, roh para nabi selepas mati yang diceritakan dalam hadis ini lain kedudukannya. Ya, kita beriman kenapa ini melalui cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa dia? Roh para nabi dia agak lain sedikit. Lalu dia mengatakan sampaikan salam kepada umat kamu. Ya, kita mendapat salam daripada Nabi Allah Ibrahim, dan dikatakan
sesungguhnya tanah syurga ini adalah tanah yang subur. Ya, lembah yang subur. Yang mana boleh ditanam. Ya, tanamlah. Maksudnya tanamlah di dalam syurga dengan tanaman yang istimewa. Dia tidak memerlukan benih. Dia tidak memerlukan baja. Just kita tanam je, maka dia akan subur tumbuh. Ya, apa dia? Dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, maka ditumbuhkan satu tumbuhan di sana. Satu sekali je sebut. Ya, kita jangan bicara aku nak tanam apa semua. Jangan bicara, buat je. Ya, beriman dan cuba. Kenapa? Bila kita berada di sana nanti kita tahu nilaian apa yang kita bacakan itu. Okay. Maka akan tertumbuh satu tumbuhan. Dalam riwayat yang lain, man qala subhanallahil azimi wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azimi wa bihamdi, maka dia akan ditanam untuknya sebatang kurma di dalam syurga. Ya, saya beriman. Ya, saya beriman dengan kedudukan syurga yang mempunyai tanaman-tanaman istimewa. Oleh kerana itu setengah orang, ya, bila dikatakan kamu ni kaya, ya, kamu ni kaya, apa yang kamu buat? Dikatakan aku menyimpannya ke dalam syurga, ya, ataupun ke dalam hari akhirat. Macam mana? Ya, bila aku nak simpan, aku tak makan. Aku bukan simpan tu aku makan itu, beli besar-besar, tak. Maka aku bagi fakir miskin, maka fakir miskin itu adalah bank aku di akhirat nanti. Aku akan ambil. Aku bersedekah kepada anak yatim, maka anak yatim ini seolah-olah bank aku yang akan aku ambil di akhirat kelak. Aku bagi itu kepada orang susah, aku buat masjid, apa semua itu adalah simpanan aku di akhirat. Dia macam kita masukkan ke dalam ATM tu, cash deposit tu, kat mana-mana pun masuk, dia akan masuk ke akaun kita. Kita masuk duit dekat melalui Afim Bank misalnya. Dia masuk ke akaun kita. Kat mana akaun kita? Maybank. Masuk CIMB Bank, masuk Bank Islam, gunakan akaun tu, tapi akhirnya masuk ke dalam akaun kita. Begitulah kedudukan bila harta kita diberikan kepada fakir, miskin, anak yatim, madrasah, sekolah, tahfiz, apa lagi, ya, yang bermanfaat, seolah-olah ianya kita masukkan ke dalam cash deposit untuk kita masukkan ke dalam akaun kita di akhirat kelak. Orang tak nampak tu. Ya, orang tak nampak. Tapi bagi mereka yang memahami, mereka nampak. Ya, untuk beramal dengan perkara-perkara tersebut. Baik, kemudian ke-20, pahala yang diberikan kepada orang yang banyak berzikir tidak sama dengan pahala orang yang melakukan amalan lainnya. Sebagaimana ditunjukkan banyak hadis lain tentang keutamaan tasbih, tahmid dan tahlil. Ya, banyak, dia tidak sama. Dan di antara zikir-zikir pun mempunyai ganjaran-ganjaran yang berbeza. Yang penting, zikir-zikir itu mesti mengikut cara Rasulullah. Itu penting. Lafaz-lafaz mesti mengikut cara Rasulullah. Kalau Rasulullah kata subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azimi, akan memberatkan timbangan di mizan nanti, maka dia berat. Kalau selain daripada tu kita nak cipta reka, okey, kita buat zikir Cina. Subhanallahil azimi, apa yang kita nak reka lah zikir kita yang sendiri, maka dia tidak ada kualiti. Tidak ada jaminan. Kita buatlah hasbi rabbi jalallah misal, kan. Tapi sedap ustaz. Lantaklah sedap ke tak sedap, kalau zikir itu bukan daripada Rasulullah, sudah pasti zikir itu tidak ada kualiti. Senang je. Ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan dalam bab ini, ya, password yang perlu kita buka amalan soleh kita untuk diterima. Handphone ni, ya, ada passwordnya. Passwordnya ittiba'ur rasul, mengikut cara Rasulullah, wa ikhlasulillah, ikhlas kepada Allah. Itu password dia. Kalau amalan kita bercanggah, ya, dengan mengikut Rasulullah, satu point saja, satu huruf saja dalam password kita ni, pin kita ni, dia akan tolak.
Kenapa amalan kita berkualiti untuk memiliki syurga. Okey, baik. Kemudian 21 terhindar dari melupakannya kerana orang yang melupakan Allah akan mendapat kesengsaraan di dunia dan akhirat. Allah berfirman, dan janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Bila seorang tu lupakan Allah, Allah akan lupakan dia. Tapi bila seorang tu ingatkan dia, Allah akan ingatkan dia, ya, di khalayak orang-orang makhluk-makhluk yang paling rapat dengannya di kalangan malaikat muqarrabun. Ya, malaikat yang muqarrabun, maka diingatkan, disebutkan nama kita. Bila diingatkan, disebutkan nama kita di kalangan malaikat, maka malaikat yang rapat dengan Allah menceritakan kepada malaikat-malaikat yang lain, yang mana akhirnya kerahmatan itu turun kepada kita. Ya, subhanallah. Kemudian Ibn Qayyim berkata dalam kitab ini, aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, sesungguhnya di dunia ini ada syurga. Barang siapa yang tidak merasakan di dunia ini, maka dia tidak akan merasakan di akhirat. Syurga dunia yang beliau maksudkan adalah zikrullah, hati yang dipenuhi oleh kecintaan kepadanya, serta kesenangan dan kegembiraan selama melakukan ketaatan. Orang yang banyak berzikir akan mendapatkan kebalasan yang disegerakan. Dia akan merasakan syurga di dunia dan kehidupan diredai yang tidak bisa disejajarkan dengan kehidupan siapapun, termasuk kehidupan para raja, melupakannya dan berpaling dari zikir menyebabkan kesedihan, duka, resah dan sempit hati. Itulah ganjaran yang disegerakan dan dari neraka dan neraka dunia. Semoga Allah melindungi kita darinya. Baik, dalam bab ini menceritakan bahawa dengan berzikir kepada Allah ini, segala-galanya menjadikan perkara kita ni baik. Okey, hati kita ini kalau dia tenang, ya, dia rasa aman, maka itu seolah-olah dia berada di satu tempat yang istimewa yang disebutkan dalam buku ini ialah syurga di dunia. Syurga di dunia ialah perasaan ketenangan itu. Dia rasa perasaan itu tenang aja. Apa orang buat pun dia tetap rasa tenang. Ya, subhanallah. Kita nak merasakan kemanisan dalam bab berzikir, kita merasa manis. Ya, kena berusaha dalam bab ini. Baik. Majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis para malaikat. Tidak ada majlis lain bagi para malaikat di dunia ini kecuali majlis tersebut. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, humul qaumul la yashki bihim jalisuhum. Ya, mereka itulah kaum orang-orang yang duduk dengan tidak mengajar dalam majlis zikir, tidak akan celaka, dan orang ini celaka orang-orang yang mengikutinya. Okey. Jadi dimaksudkan mereka lah kaum yang mana tidak akan merasakan kesedihan bila mereka berada di dalam majlis tersebut. Sedangkan majlis orang-orang yang lalai, maka itulah majlis para syaitan, di mana masing-masing akan bergabung dengan yang sama-sama minatnya. Ya, tapi sayang, kita berhadapan dengan akhir zaman ni kan. Ya, kita menyaksikan bila konsert ramai orang. Bila bola sepak ramai orang. Bila masjid, tok imam yang menanti, ya, menanti mereka. Ya, tok imam menanti mereka. Kalau waktu konsert, ya, mereka menanti konsert tu, dah penuh dah stadium. Kalau bola, mereka menanti pemain bola, dah penuh stadium. Tapi kalau solat, tok imam yang menanti mereka, ya, tak penuh-penuh. Yang dikatakan satu hari, ya, tok imam tunggu, makmum tak ada. Kenapa? Malam itu ada bola sepak, ya, di TV ataupun di stadium. Dipenuhi di sana,
imam tunggu. Tak ada seorang pun makmum yang boleh dijadikan makmum fitnah. Ia merupakan satu penyakit yang besar. Ya, kalau dah sampai macam itu, sakit. Ya, baik. Allah Ta'ala membanggakan orang-orang yang banyak berzikir di hadapan para malaikat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang dikeluarkan oleh Muslim, hal ini menunjukkan mulianya ibadah zikir di sisinya dan keutamaan melebihi amalan-amalan lain. Jadi, bila kita menyaksikan di antara perkara yang menarik, ialah apabila seorang itu berzikir, mengingati Allah, Allah akan mengingati di kalangan hamba-hambanya, di kalangan para malaikat. Malaikat-malaikat yang terbaik, muqarrabun. Ya. Berarti nama kita disebut. Bila disebut nama kita, kalau selalu disebut, maka kita ini di antara orang yang terbaiklah. Ya. Kemudian keseluruhan ibadat disyariatkan hanya untuk mengingati Allah. Firman dan diri kala solat untuk mengingatiku. Ya, dalam kisah Nabi Musa berdoa, ya Allah, ya, jadikan aku mengingat, bantu jadikanlah Ismail, Harun pembantuku untuk mengingatkan aku kepadamu. Ya, di sini ayat mengatakan dan diri kala solat untuk mengingatiku. Jadi solat itu adalah jalan untuk kita ingat Allah. Bukan ingat bola ke, ingat ke mana kita berjalan ke tak. Dia bila kita solat tu, syaitan cukup besar. Selama ni kita tak pernah teringat ke kita nak pergi ke Amerika. Waktu tu datanglah. Kita dah sampai dalam Amerika dah. Ya, habis solat Assalamualaikum, teringat baru kita berada di dalam masjid tengah solat. Ya, baik. Bahawa zikir yang terus-menerus sebagai pengganti amalan sunnah lain, baik yang bersifat badaniah ataupun maliyah dengan harta atau keduanya sekaligus seperti haji tatawwu'. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana hadis ini mengatakan zahaba ahlud dusur bidarajatil ula. Ahlu dusur, golongan yang berzikir, adalah mendahului kalian dalam meraihkan darajat-darajat yang tinggi. Ya, ahli dusur. Tetapi kalau mengikut hadis ini begini, kisahnya, apabila sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu mereka menceritakan, sahabat-sahabat yang miskin ni, ya, mengatakan, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya melakukan solat seperti mana kita melakukan solat. Mereka beramal puasa, kita berpuasa. Maka mereka telah mendahului kami, mereka bersedekah, kami tak ada apa nak sedekahkan. Ya, pahala bersedekah. Ini kelebihan orang kaya dengan orang yang kurang kaya. Maksudnya miskin. Mereka bersedekah, tapi kami tak dapat sedekah kerana tak ada harta. Yang ada pada mereka solat, puasa kami dapat buat. Tetapi tentang sedekah kami tak dapat. Kenapa? Kami, yakni berzakat, kami tak ada harta. Lalu Rasulullah apa buat? Rasulullah ajarkan kepada mereka tasbih setiap kali lepas solat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, ataupun Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali dibaca. Maka sahabat excited lah, suka. Ya, kali ni kita dapat challenge orang-orang kaya di kalangan kita ni dengan baca zikir. Seolah-olah mengisyaratkan zikir subhanallah tu nilainya pahala terlalu besar seperti sedekahnya orang kaya-kaya. Kemudian, orang-orang kaya ni dapat tahu Rasulullah ajar kepada orang miskin ni dengan kalimah subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mereka beramal pula. Ya, bila mereka beramal, lalu orang miskin ni kata, Allah, dia pun dah beramal, mereka dah mendahului kita juga. Ya, lalu di sinilah datang, ya, mereka mengadu kepada Allah. Dikatakan zahaba ahlud dusur bidarajatil ula, ya,
ahlul dusur, orang yang berzikir telah mendahului kalian dalam meraihkan darajat-darajat yang tinggi. Ya, dikatakan ini kelebihan orang-orang kaya. Ya, jadi orang kaya ambil kelebihan, selagi ada kelebihan buat. Ya, jangan tunggu-tunggu. Ya. Buat, bantulah, bantu. Mana yang boleh kita bantu untuk menegakkan agama, menegakkan sunnah. Kalau nak bantu sekolah saya pun, insya-Allah ahlan wa sahlan. Baik, kemudian yang ke-27. Mempermudah dan menyelesaikan kesulitan mengatasi masalah dan meringankan persoalan. Tidaklah zikir dibaca saat menghadapi suatu kesulitan, melainkan akan dimudahkan dalam menyelesaikannya. Tidaklah dibaca ketika mempunyai masalah, melainkan bisa teratasinya. Tidaklah dibacakan tatkala menghadapi persoalan, kecuali akan menjadi ringan. Ini di antara yang zikir-zikir ataupun mengingati Allah yang boleh menyelamatkan kita dari banyak malapetaka. Oleh kerana itu, apabila Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan, ya, mengadu dengan membaca zikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bayangkan dalam perut ikan paus yang seharusnya sudah hancur tulang menjadi tulang belulangnya menjadi hancur, tetapi Allah selamatkan disebabkan dia minal musabbihin. Ya, Allah selamatkan. Begitu juga dengan 3 lelaki yang terkurung dalam gua oleh batu besar. Kalau ikutkan 3 pemuda yang gagah, tolak tak rak batu tu. Tetapi Rasulullah menceritakan mereka berdoa, memohon kepada Allah dengan menyebutkan amalan soleh. Ya, akhirnya batu yang berat terbuka. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, dari segi logik akal tak logik. 3 lelaki yang hebat tolak, tak rak. Tiba-tiba hanya berdoa saja boleh rak. Dan begitulah kisah-kisah yang lain yang kita baca dalam sejarah kehebatan para alim ulama ataupun para nabi di zaman silam. Baik. Kemudian, menghilangkan kekhawatiran hati dari mempunyai pengaruh yang ajaib untuk mendapatkan ketenteraman. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi orang yang sedang ketakutan, di mana ketakutannya semakin bertambah, ya, hebat, melainkan zikir. Sedangkan orang yang lalai dan sedang dilanda ketakutan, meskipun kelihatannya aman-aman saja, namun sebenarnya dia selalu ditimpa ketakutan. Keadaannya itu dapat dirasakan oleh orang-orang meskipun hanya berdaya nalar sangat terbatas. Ya, dia mengatakan Allah hilangkan kekhawatiran dalam jiwa manusia. Ya, bayangkan bila Nabi menyorok dengan dengan Abu Bakar di dalam Gua Thur, apa berlaku? Abu Bakar merasa takut. Ya, lalu dikatakan la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Ya, baik. Jadi dalam bab ini merupakan satu perkara yang boleh menghilangkan perasaan kekhawatiran. Kemudian yang ke-29, memberikan kekuatan bagi ahlinya sehingga mampu melakukan berbagai-bagai pekerjaan yang tidak mampu dilakukan tanpanya. Ibnu Al-Qayyim berkata, sesungguhnya aku telah menyaksikan kemampuan yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang amat menakjubkan. Beliau bisa menulis karyanya dalam sehari saja apa yang semesti ditulisnya oleh orang biasa memerlukan waktu yang seminggu atau lebih. Para prajurit juga telah menyaksikan kekuatan beliau dalam bertempur suatu yang amat hebat. Sebelumnya Nabi mengajarkan kepada Fatimah putrinya yang menantunya Ali dengan bacaan tasbih, tahmid dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali, iaitu ketika Fatimah meminta kepada beliau agar diberikan seorang pembantu kerana beratnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ternyata Rasulullah justru bersabda, fahuwa khairul lakuma min khadim. Bacaan zikir itu lebih baik kepada kalian daripada seorang pembantu. Baik. Dalam bab ini diceritakan bahawa, ya, bila orang yang mempunyai kekuatan dalam siri amalan zikirnya,
ya, mengingati Allah tu besar, seperti Ibnu Taimiyah yang dikatakan dia duduk dalam penjara mengarang kitab berjilid-jilid. Kalau kita duduk dalam penjara, ya, menjanakan air mata bergelen-gelen. Tetapi Ibnu Taimiyah dia menjanakan kitab, ya. Fatwa Ibnu Taimiyah yang berjilid-jilid tu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam penjara dibuat. Ya, subhanallah. Tulisan yang boleh dibuat dalam seminggu ataupun sebulan, dia boleh buat dalam masa sehari. Allah bagikan kelebihan dia. Ya, ulama-ulama salaf begini. Ibnu Qayyim sendiri pun hebat. Ya, menulis buku daripada Syam menuju ke Mekah. Ya, waktu musim haji. Saya yang buat kitab ni, ya, kitab nipis. 3 tahun tak siap lagi. Ya, subhanallah. Alhamdulillah satu kitab sekarang kalau ikut dah siap lah. Nak dapat tazkiyah daripada beberapa orang, ya, ataupun recommendation, ya, kata-kata aluan, ya. Di antaranya buku amalan tidur. Ya, nanti kalau keluar bolehlah beli. Ya, amalan-amalan tidur mengikut sunnah Rasulullah SAW. Yang kita ni balik-balik terus tidur berdengkur. Ya, tetapi saya keluarkan buku itu dengan dalil-dalil dan hadis-hadis yang sahih. Ya, insya-Allah dapat kita beramal. Ya, kita jaga amalan kita. Kerana bila kita tidur membaca amalan zikir ini, dia boleh menyebabkan kita jadi orang yang tidur husnul khatimah, dan malaikat akan bersama kita dan banyak kebaikan yang kita miliki. Baik. Yang ke-30 yang terakhir, dengan membiasakan berzikir baik di jalan atau di rumah, tak kala mukim ataupun safar, maka pada hari kiamat kelak makhluk menjadi saksi baginya atas amalan baik yang dilakukan, menyebut semakin banyak. Ya, yang tersebut semakin banyak. Bila kita membaca zikir misalan, siapa yang mendengar di kalangan binatang-binatang makhluk Allah ni, dia akan menjadi saksi. Ya, oleh kerana itu di kalangan para a'immah, ya, kenapa dia solat sunat sini satu kan, sekejap kat sini sekejap kat sini, disebabkan dalil yang mengatakan melalui surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Pada hari itu bumi menceritakan apa dia? Ya, nak menceritakan bahawa bumi menjadi saksi kepada Allah juga pada hari akhirat. Maka disebutkan pada hadis Abu Hurairah, ayat tadi saya dah baca, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Disebutkan daripada hadis Abu Hurairah, sabda Nabi, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa ummatin bima 'amila 'ala dhahriha an taqulu 'amila kadza wa kadza yaumun kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Maksudnya dari tafsir surah Izazul tadi, ya, bumi mengkhabarkan, maksudnya akhbaruha, beritanya adalah bumi akan menjadi saksi bagi setiap hamba dan setiap umat atas apa yang telah dibuatnya di atas muka bumi. Bumi akan berkata, si fulan telah melakukan ini dan itu pada hari ini, masa itu, begitu begini. Ya, jadi bumi adalah saksi-saksi kita yang besar di akhirat kelak. Apa yang kita pernah buat di muka bumi ini. Ya, kalau buat baik, alhamdulillah. Kalau buat tak baik, dia akan ceritalah. Ya Allah, si fulan ni waktu ni dia duduk di sini, dia tengah buat apa, dan dilihatkan dalam buku kitab catatan amalan kita, yang mana kita tidak ada ruang untuk melarikannya lagi. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Jadi selesai tajuk buku ini, dan jadikan kita zikir ini amalan harian kita. Kerana di dalam hadis yang lain, barang siapa yang dapat melakukan, ya, hadis ataupun qaul ulama, saya tak ingat, ya, melakukan zikir pagi, zikir petang, zikir selepas solat, ya, maka dia termasuk di kalangan manusia yang az-zakirina katsiran waz-zakirat, yang disebutkan oleh Allah, orang yang banyak berzikir kepadanya di kalangan lelaki dan perempuan. Dan dimasukkan di dalam kalangan orang yang qanitun. Apa dia qanitun? Apabila dia melakukan tahajud, bersembahyang di tengah malam, ayat yang dibaca sampai kepada 100 ayat. Maka bila sampai kepada 100 ayat, dia termasuk di kalangan orang yang qanitun.
ya, yang sentiasa banyak berdiri malam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkan agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berikan kekuatan untuk beramal, ya, menjadikan amalan-amalan kita ni terbaik untuk kita persembahkan ke sisi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang mengingati Allah dan dijauhkan dari gangguan syaitan-syaitan yang dikena rejam. Jadi wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.